Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada semua para penonton yang menonton Facebook Live Aeronef untuk mendengar sebuah topik perbincangan pada petang ini yang diberi tajuk perlukah hadir khusus latihan drone. Baik, jadi terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Jadi jangan lupa untuk kongsikan kepada rakan-rakan lain. Jadi minta maaf kalau kata ada sedikit tak sekat-sekat, mungkin disebabkan trafik pada petang ini sangat-sangat tinggi. Baik, jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Saya merupakan pengarah operasi Aeronef Academy dan pada hari ini insyaAllah saya akan mengkongsikan kepada anda semua tentang sebuah topik yang saya fikir sangat dekat dengan mana-mana penggiat drone yang mungkin sama ada hobi ataupun orang yang baru nak masuk ataupun baru nak explore bidang drone yang kata sekarang ni sangat hangat diperkatakan lah. Ya, jadi tiba-tiba lagi tambahan pula sekarang ni dengan isu COVID-19 di mana pihak berkuasa dan juga beberapa syarikat-syarikat drone menawarkan solusi-solusi penggunaan drone sama ada untuk tujuan pemantauan dan juga tujuan disinfectation lah untuk mendisinfektasi virus COVID-19. Baik, jadi minta maaf kerana menunggu. InsyaAllah saya akan teruskan dengan perbincangan kita pada petang ini. Baik, jadi bila kita berkata tentang kita membeli sesuatu produk ataupun baik produk itu adalah dalam bentuk fizikal ataupun produk itu dalam bentuk servis ataupun mungkin produk itu adalah dalam bentuk pengetahuan ataupun latihan. Sebenarnya bila kita cakap pasal mencari nak membeli produk ataupun orang berminat kepada sesuatu produk tu, sebenarnya antara punca utama mengapa orang membeli produk kita ataupun orang mencari sesuatu solusi adalah kerana manfaat dan nilai. Manfaat dan nilai. Kerana kita mencari sesuatu solusi atau kita mencari suatu produk dan semuanya bergantung kepada manfaat dan juga nilai. Baik, jadi bila bercakap tentang latihan drone, sudah tentu dia adalah kursus yang mungkin akan memerlukan duit. Tetapi kalau kata kita lihat kepada manfaat dan nilai, jadi itulah nilai yang itulah perkara yang akan orang kata menyebabkan kita untuk membeli sesuatu produk ataupun satu latihan. Baik, sebab yang pertama mengapa kita harus ikuti kelas latihan drone, yang pertama adalah yang paling penting, yang paling kritikal sekali dalam apa-apa sahaja benda-benda yang berkaitan tentang pengoperasian drone adalah pertama adalah keselamatan. Di mana keselamatan ini sebenarnya merujuk kepada keselamatan anda dan juga keselamatan orang awam. Di mana pertama sekali risiko yang paling tinggi kepada pilot yang kali pertama ingin menerbangkan drone adalah terletak kepada pilot yang kali pertama ingin menerbangkan drone. Di mana mereka adalah orang yang masih baru lagi untuk menerbangkan drone, mungkin tidak ada pengalaman, kurang pendedahan, langsung tiada pendedahan. Jadi kat situ akan menyebabkan rasa gemuruh, rasa tak confident. Di mana rasa-rasa tak confident, rasa gemuruh ni akan menyebabkan muncul risiko-risiko yang membahayakan kepada orang awam terutamanya. Baik, jadi isu keselamatan adalah isu yang paling kritikal yang saya fikir kita kena perhalusi. Dan kedua adalah isu tentang kurang ataupun tiada pendedahan tentang pengendalian. Sama dengan yang tadi, disebabkan tiada pengendalian maka tingkatlah risiko untuk membahayakan diri sendiri. Dan apabila kita kali pertama menerbangkan drone dalam yang poin nombor 3, bila kita kali pertama menerbangkan drone, kadang-kadang minda kita dengan fokus kita sangat bertertumpu kepada drone yang kita nak terbangkan. Jadi menyebabkan kurang situational awareness ataupun kita kurang sedar tentang
apa yang berlaku di sekitar kita, menyebabkan kadang-kadang kita tak perasan dekat sebelah kita ada orang yang berdekatan, dekat belakang kita rupanya ada perkumpulan orang yang sedang buat aktiviti, ataupun di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita ada menara pencawang yang boleh membahayakan signal ataupun boleh mengganggu signal drone, dan menyebabkan mungkin drone bergerak secara tidak terkawal dan membahayakan orang lain. Jadi itu adalah isu yang berkaitan tentang keselamatan. Dan keempat adalah tentang undang-undang dan akta penerbangan awam. Jadi mungkin tak semua maklum, sebenarnya memang kita ada undang-undang. Dan di Malaysia memang ada undang-undang dan akta yang mengawal tentang UAV ataupun Unmanned Aerial Vehicle. Jadi kadang-kadang kita tak tahu pada satu ketika kita mengoperasikan drone, sehingga kan kita mengabaikan undang-undang yang sepatutnya menjamin keselamatan diri kita, menjamin keselamatan awam, terutamanya aircraft, sama ada helikopter ataupun kapal terbang. Jadi itu sebab pertama kenapa kita kena hadir kursus latihan drone, adalah untuk mengelak, untuk menjaga keselamatan diri kita, melalui pendedahan-pendedahan yang diberikan, melalui perkongsian yang diberikan. Jadi di situlah peranan kursus latihan dalam nak menjaga keselamatan diri kita dan juga menjaga keselamatan awam. Baik, itu sebab yang pertama. Baik, sebab yang kedua, mengapa menghadiri kursus drone, menghadiri kursus latihan drone ini sangat kritikal adalah isu masa dan pengalaman. Apabila kita hadir dalam satu kursus ataupun satu latihan, kita dapat meningkatkan waktu pembelajaran kita, ataupun kita dapat meringkaskan masa yang kita spend untuk menguasai sesuatu topik atau untuk menguasai sesuatu bidang. Bila kita menghadiri kursus latihan drone, sebagai contoh dalam Aeronef Drone Academy, kita menjalankan kursus latihan pengenalan drone, dan para peserta dapat belajar daripada juru terbang drone yang berpengalaman, yang beramal dalam industri itu sendiri. Jadi instead of kita mengambil masa untuk belajar kat YouTube, kita ambil masa untuk ikut kursus-kursus online yang berbeza-beza platform, dan dalam YouTube saja dah banyak video, dan dalam Google, kalau kita Google saja kan, bermacam-macam kursus latihan online yang dijalankan, ataupun bermacam-macam video yang kita boleh belajar dan kita boleh kuasai. Ya, memang ada beberapa ilmu-ilmu yang dikongsikan secara online tu bersifat percuma, tetapi masa yang diambil untuk memahami certain topik ataupun topik-topik yang tertentu dalam berbagai video tu mungkin akan menyebabkan kita ni mengambil masa yang terlalu lama untuk menguasai sesuatu topik yang tertentu. Jadi itu antara kekurangan kalau kata kita sendiri, berbanding dengan kita hadir ke kursus dan kita belajar sendiri daripada orang yang berpengalaman, orang yang beramal dalam bidang, dan juga hadir kursus yang mempunyai silibus kandungan yang terperinci, yang kena dengan apa objektif yang kita nak capai. Jadi itu sebab kedua kenapa kita kena hadir ke kursus latihan pengenalan drone. Baik. Anda bersama saya. Jadi minta maaf kalau kata ada sedikit gangguan connection. InsyaAllah pihak Aeronef sedang membaiki. Baik. Baik, sebab yang ketiga, mengurangkan risiko kerugian. Baik. Jadi bercakap pasal kenapa kita kena hadir kursus drone, yang pertama, yang sebab yang kita nak elakkan kita ni kerugian, nak elakkan kita rugi. Apa yang saya maksudkan dengan rugi ni, maksudnya bila kita berlatih menggunakan drone yang disediakan oleh pihak akademi yang akan menanggung risiko, sekiranya ada kerosakan ataupun sekiranya ada masalah pada drone yang digunakan untuk tujuan latihan.
Jadi berbanding dengan anda sendiri, kalau kata anda belajar sendiri dengan ilmu yang mungkin belum cukup lagi, belum cukup pengalaman lagi, mungkin akan menyebabkan peningkatan risiko kepada drone anda, mungkin rosak kerana berlanggar dengan sesuatu struktur, ataupun mungkin juga rosak kerana jatuh, disebabkan mungkin pre-flight checklist ataupun pre tidak membenarkan anda untuk mengoperasikan drone secara baik. Itu sebab yang kita, di mana bila kita buat kursus latihan dan pihak yang melatih menyediakan drone, jadi segala risiko terhadap drone diserap ataupun ditanggung oleh pihak akademi itu sendiri. Jadi itu antara poin sangat penting. Kalau kata kita korbankan drone kita sendiri, kemungkinan kita yang kena menanggung lah, kita yang kena menanggung kerosakan pada drone kita. Baik, kita sambung seterusnya. Okey, saya dimaklumkan oleh pihak teknikal bahawa muka saya tak muncul. Baik, saya ambil masa sedikit untuk ubah. Biasalah dia baru nak guna ni, memanglah macam ni. Baik, saya sambung. Terima kasih kepada orang-orang yang komen muka tak nampak, kepada rakan-rakan yang muka tak nampak, minta maaf ya. Okey, saya sambung dari sebab yang ketiga tadi, iaitu mengurangkan risiko kerugian. Baik, saya akan masuk pada sebab yang keempat. Baik, sebab yang keempat. Kenapa anda kena ikuti kursus latihan drone? Baik, sebab yang keempat adalah of course dan sudah tentu pasti dia adalah tentang kos dan keuangan. Sebenarnya mungkin ramai yang ingat bila kita menghadiri kursus latihan drone, kita mungkin terpaksa nak membelanjakan satu nilai yang sangat besar, mungkin bernilai 1/4 daripada gaji kita, ataupun nilai dia mungkin bagi setengah orang mungkin separuh gaji, sampai kita pun terlupa bahawa sebenarnya belajar sendiri pun mahal, belajar sendiri pun mahal. Dan tu tertinggal pula, minta maaf slide tak lengkap. Baik, saya kata belajar sendiri itu mahal sebab kalau anda nak belajar tentang pengendalian drone, anda drone sendiri ni dalam keadaan anda tak tahu drone apa yang sebenarnya yang sesuai dengan minat anda, minat tuan-tuan semua, ataupun minat ataupun perniagaan yang tuan-tuan nak usahakan. Sebagai contohlah, saya ambil contoh, tuan-tuan mungkin nak beli drone untuk tujuan pemetaan, tapi tuan-tuan beli drone tanpa tuan-tuan belajar dulu ataupun explore dulu, terbeli pula drone yang mungkin spesifikasi dia sedang-sedang saja ataupun biasa-biasa saja. Sebagai contoh, kalau kata kita nak buat pemetaan, kemudian kita pun belilah Mavic Air ke ataupun Mavic Mini ke, drone tu boleh digunakan lah untuk kerja pemetaan. Kalau kata kerja pemetaan tu sekadar keluasan yang tidak berapa nak luas. Tapi kalau kata kita bercakap tentang pemetaan di industri, sudah tentu drone-drone yang orang kata recreational drone ni tak sesuai untuk kerja-kerja industri ni. Kalau kata kita nak buat kerja pemetaan sebagai contoh, at least kita kena beli Phantom 4 Pro. Itu kalau multicopter lah. Belum lagi kita bercakap tentang drone-drone yang untuk long range punya mission. Jadi dekat sini dia satu benda yang boleh merugikan kita lah, boleh menyebabkan kita sedikit rugi. Sebab apa? Sebab kita beli drone sebelum kita tahu sebenarnya apa drone yang sesuai dengan minat kita ataupun dengan
perniagaan yang kita nak masuk ni. Jadi sebab tu sangat penting dan untuk kita terlebih dahulu ikuti kursus drone dan kemudian dari situ kita minta consultation, kita minta pandangan dan apakah drone yang sesuai untuk digunakan pada contoh minat yang tertentu ataupun apakah drone yang sesuai untuk digunakan niche perniagaan tertentu. Dan pemetaan mungkin menggunakan drone yang jenis lain dan untuk kerja-kerja 3D modeling mungkin perlukan drone-drone lain ataupun sekadar nak gunakan untuk fotografi, apakah spek drone yang terbaik untuk fotografi. Jadi kat situ sebenarnya sebelum kita beli drone dengan kita mengikuti kursus ni kita dapat atasi lah maksudnya kerugian ini di mana mungkin kita dah terbeli drone yang berharga 2,000 sebagai contoh Mavic Mini. Rupanya kita nak buat kerja drone ni ataupun drone work ni kita nak guna untuk kerja pemetaan. Jadi tak sesuai lah Mavic Mini. Terpaksalah kita menjual drone tu. Kemudian kita beli drone lain. Jadi kat sana ada rugilah sedikit kan, mahal lah juga walaupun belajar sendiri. Jadi dengan menghadiri kelas ni sebenarnya kita dapat jadikan satu prerequisite lah, maksudnya satu syarat awal sebelum kita decide nak beli drone apa. Dan dari situ sebenarnya dapat menjimatkan kos dan keuangan kita dengan menghadiri kursus latihan pengendalian drone. Baik, kita pergi kepada sebab yang kelima. Ni pengakan syarikat dah mula mengimplementasikan drone sebagai satu alat dalam nak menyelesaikan masalah ataupun nak menyelesaikan suatu tugas dalam syarikat tersebut. Jadi kadang-kadang bila mereka nak dapatkan juru terbang ataupun pilot drone itu sendiri, mereka mula mencari manakah pilot yang telah mendapatkan latihan, manakah pilot yang telah mempunyai pengalaman menerbangkan drone. Jadi kat sini sebenarnya secara tidak langsung dia memerlukan kita ni untuk mempunyai sijil ataupun apa sahaja untuk pengiktirafan. Dan buat masa sekarang mungkin ada yang bertanya, sekarang ni ada tak mana-mana sijil yang diiktiraf oleh CAM atau Civil Aviation Authority Malaysia. Buat masa ini sama ada apa-apa bentuk perlesenan masih belum dijalankan oleh CAM. Jadi sekarang ni mana-mana syarikat terbuka untuk menghasilkan sijil sendiri dan pengiktirafan sendirilah berpandukan kursus-kursus yang telah dirangka dan telah diikuti oleh peserta. Tapi bercakap tentang lesen, adakah anda perlukan lesen untuk menerbangkan drone? Dan anda tidak perlukan lesen untuk menerbangkan drone. Tetapi anda memerlukan permit untuk menerbangkan drone, yang mana kalau kata anda nak menerbangkan drone tu mempunyai batas ataupun syarat-syarat yang tertentu lah. Sebagai contoh, kalau kata kita nak terbangkan drone bawah, kalau kata hanya pada 50 meter atau 80 meter, kita tak perlukan permit untuk menerbangkan drone. Tapi once kita tangkap gambar, of course kita perlukan permit daripada JUPAM dan sebagainya. Tapi untuk terbangkan drone lebih daripada 120 meter atau 100 meter, anda perlukan permit daripada CAM. Walaupun sistem perlesenan masih belum diimplementasikan dalam negara kita ni, tetapi untuk menerbangkan drone pada parameter tertentu tetap memerlukan permohonan permit daripada CAM dan juga JUPAM. Tetapi untuk mengiktiraf kita punya skill, di situ peranan sijil lah ataupun peranan sertifikat dalam nak memberi makluman atau nak memberi pengiktirafan bahawa kita telah mengikuti kursus-kursus latihan yang berikut, yang mempunyai kos outline yang berikut. Jadi itu sangat penting sebagai bukti bahawa kita ni mempunyai satu kemahiran yang diiktiraf lah. Baik, jadi selain daripada itu, kita boleh juga menggunakan sijil ni untuk memohon kerja ataupun untuk memohon posisi sebagai juru terbang drone. Dan saya kongsikan satu reason yang lain juga. Sebenarnya sijil kita ni boleh juga membantu untuk kita ni mendapatkan mana-mana projek yang berkaitan tentang pengoperasian drone. Jadi itu sangat penting. Sebagai contoh, kalau kata kita nak attempt satu projek,
Dan projek, tak kisahlah projek daripada mana-mana jabatan, sama ada jabatan kerajaan ataupun dari syarikat swasta. Jadi sangat penting untuk kita ni mempunyai satu cert ataupun satu certification ataupun sijil, di mana sijil ni boleh mengesahkan bahawa kita ni mempunyai kompetensi terhadap kemahiran pengendalian drone tu. Sama ada kita nak mohon kerja ke ataupun kita nak attempt sebuah projek. Jadi itu kepentingan kita ni mempunyai sijil. Dan tuan-tuan boleh mahir mengendalikan drone, tetapi kalau kata tidak ada apa-apa sijil yang diiktiraf, yang mengiktiraf kemahiran tuan-tuan, jadi kat situ akan sukarlah untuk tuan-tuan ni memohon kerja. Jadi umpama kita punya portfolio lah, portfolio kita dalam nak mohon kerja ataupun nak attempt projek. Baik. Sebab yang seterusnya, sebab yang keenam dan juga sebab yang terakhir, sekejap je kita punya webinar hari ini. Dan itulah sebab yang saya fikir antara sebab yang mungkin sebab utama kepada kita semua. Kenapa kita kena hadir kursus latihan drone? Kerana kita dapat menjana pendapatan. Itu paling penting sebenarnya. Bukan sekadar kita ni hanya untuk memperolehi ilmu dan juga kita nak mengiktiraf ilmu yang kita ada, tapi kita nak menggunakan ilmu yang kita ada ni secara praktikal dan untuk kita menjana pendapatan. Untuk kita sama-sama menjana pendapatan. Baik. Jadi ilmu dan latihan yang sebagai contoh dalam Aeronef Drone Academy yang kita sediakan, yang kita susun, sebenarnya membolehkan anda semua untuk menjalankan perniagaan sama ada dalam bidang pemetaan, dalam bidang pemantauan, dalam bidang pemeriksaan struktur, dalam bidang pertanian, ataupun dalam bidang fotografi dan keselamatan. Jadi tuan-tuan bayangkan, kelas yang berharga serendah RM550 ke RM1,000 boleh menjana pendapatan RM500 ke RM20,000. Ini saya tak tipu, ini adalah perkongsian pengalaman. Perkongsian pengalaman. Tapi of course lah, dia pendapatan yang kita dapat ni bergantung kepada size projek, bergantung kepada bagaimana projek tu bersifat one off ataupun projek tu bersifat 12 bulan ataupun 2 tahun 24 bulan. Jadi bentuk projek tu berkait rapatlah dengan berapa pendapatan yang tuan-tuan boleh jana. Jadi itu satu aspek yang kita kena lihat ni. Sebenarnya kita menghadiri kelas bukan sahaja untuk suka-suka, bukan sahaja untuk kita acquire skill, tapi kita fikirkan bagaimana kita nak gunakan investment yang kita berikan untuk kita mendapatkan ilmu, dan kemudian ilmu tu kita gunakan balik untuk mendapat menjana pendapatan lah untuk diri kita. And mungkin tuan-tuan ada datang sini mungkin sekadar minat, tapi bila tuan-tuan masuk dalam kelas dan tuan-tuan didedahkan dengan kepelbagaian aplikasi teknologi drone ni, mungkin kat situ tuan-tuan akan dapat idea bagaimana teknologi drone ataupun orang kata apa-apa saja yang berkaitan drone ni boleh menjana pendapatan kepada tuan-tuan sendiri. Jadi untuk dapat itu, of course lah kita kena hadir ke kursus latihan drone untuk kita mendapat exposure lah tentang dunia drone di sini dan mendapat idea tentang perniagaan yang mungkin kita nak jalankan. Baik, jadi saya say itu saja. 6 sebab mengapa tuan-tuan perlu hadir ke kursus latihan pengenalan drone. Dan saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan syarikat kami iaitu Aeronef, di mana dalam syarikat Aeronef ni kita ada satu unit, satu department yang fokus kepada training dan consultancy iaitu Aeronef Drone Academy. Baik, ini adalah sedikit perkongsian kepada tuan-tuan semua dan pengalaman kami dalam melatih dan memberi konsultansi kepada peminat ataupun pegiat ataupun pengamal industri drone itu sendiri. Dan ada yang datang sebagai individu dan ada juga yang kami train sebuah department, sebuah jabatan kerajaan, dan ada juga pendedahan kepada semua orang yang mungkin nak tahu lebih lanjut tentang drone. Jadi ini saya kongsikan sedikit program latihan kami yang kami jalankan secara bulanan. Contoh gambar di atas tu, ini adalah training yang kami jalankan secara bulanan. Dan gambar di bawah contoh kami melatih kumpulan Disaster Victim Identification Malaysia, di mana kita melatih dia menggunakan drone untuk tujuan
menyelamatkan mangsa-mangsa yang ditimpa disaster ataupun suatu kemalangan lah. Dan gambar yang sebelah kanan di bawah itu kami melatih Jabatan Mineral dan Geoscience Perak melatih penggunaan drone untuk tujuan pemetaan bukit. Jadi itu adalah sedikit pengusian lah projek-projek kami, projek latihan kami yang kami jalankan dalam tempoh hampir 2 tahun kami beroperasi lah di Malaysia ini. Baik, ini adalah contoh latihan yang kami jalankan, yang kita ada sesi teori sebelah pagi dan kita akan sambung dengan sesi praktikal ni. Kalau tuan-tuan ada program kami, memang kita akan sangat tekankan part utama adalah part praktikal. Di mana tuan-tuan menggunakan drone kami, tuan-tuan operasikan drone kami dan belajar dari situ untuk at least dapatkan confidence untuk kita operate drone ni. Sebab saya faham gemuruh nak bawa drone kali pertama ni memang tak dapat dinafikan. Saya sendiri pun rasa gemuruh bila nak kendalikan drone ni. Baik, jadi di atas sebelah kanan tu adalah antara workshop yang kita jalankan yang waktu ini dihadiri oleh lebih 30 orang di mana kita berkongsikan tentang aplikasi drone dalam pertanian. Baik, ini adalah sedikit lampiran gambar kepada tuan-tuan. Baik, jadi saya ambil kesempatan di sini untuk mempromosikanlah kursus-kursus di bawah Aeronef Drone Academy. Seperti tuan-tuan dapat lihat dalam skrin di depan, antara 6 kursus utama yang kami jalankan, pertama adalah Drone Operation Proficiency, fokus kepada kemahiran pengendalian drone itu sendiri. Yang kedua adalah Drone Aerial Mapping, yang pertama adalah Siri Data Acquisition. Drone Aerial Mapping yang kedua adalah untuk data processing. Drone Aerial Mapping yang ketiga adalah untuk data analysis. Dan juga kursus yang kelima yang kami jalankan adalah Drone Industry Inspection, iaitu fokus kepada inspection structure telco dan juga oil and gas. Yang keenam yang terbaru yang kami jalankan adalah Drone Security and Forensic. Baik, jadi saya perkenalkan tuan-tuan juga kepada kami punya trainer, Encik Muslim Abdullah Zaid selaku CEO Aeronef itu sendiri. Beliau merupakan shift remote pilot lah bagi Aeronef dan mendapat latihan di Australia dan mempunyai lesen RPL lah, Remote Pilot License by CASA, iaitu CASA lah, Civil Aviation Safety Authority Australia. Baik, trainer yang kedua saya sendirilah selaku Director Pengarah Urusan untuk Aeronef Drone Academy, di mana speciality saya adalah dalam bahagian penggunaan drone untuk pemetaan pertanian. Baik, seterusnya saya kongsikan tuan Encik Hishamuddin, Prof Madya Dr. Muhammad Ashraf, seorang pensyarah di USM yang juga pernah kami jemput sebagai seorang pengisi lah untuk training kami, di mana kemahiran Prof Ashraf adalah dalam bahagian geoforensik lah, iaitu menggunakan fotogrametri untuk mengkaji slope ataupun tebing-tebing bukit. Baik, yang keempat adalah Encik Hishamuddin ataupun dikenali sebagai Mike Giver. Jadi beliau sangat mahir dalam bidang DIY assemble dan juga automation untuk apa-apa saja robot, termasuklah drone itu sendiri. Kemudian trainer kami yang kelima, IR Murshidi, seorang inspektor ataupun professional inspektor untuk oil and gas lah, di mana Encik Murshidi ni sangat berpengalaman dalam pengendalian drone, terutamanya untuk bahagian inspection untuk oil and gas. Jadi Aeronef Drone Academy turut bekerjasama dengan syarikat beliau iaitu iPetrol Academy untuk menjalankan kursus-kursus inspection yang khas untuk memeriksa struktur-struktur oil and gas lah. Jadi ini adalah training yang kami bawa sendiri, iaitu yang orang kata beramal dalam industri oil and gas itu sendirilah. Baik, yang terakhir sekali adalah Encik Afzal, di mana dia adalah seorang senior drone pilot dan mempunyai kemahiran yang perinci dalam bidang fotografi terutamanya. Jadi ini adalah trainer kami untuk
aplikasi drone dalam bidang fotografi dan videografi. Baik, jadi itu saja sedikit pengenalan tentang Aeronef Drone Academy dan juga barisan pelatih-pelatih dalam Aeronef Drone Academy sini. Maksud kami tunjukkan tuan-tuan pelatih-pelatih yang kami ada adalah pelatih yang memang mempunyai pengalaman industri yang khusus dan berpengalaman dalam melatih mana-mana peserta dalam bidang pelatihan drone yang khususlah seperti yang tuan-tuan dapat lihat di slide di awal tu. Baik, saya nak membuatkan satu promosi kepada semua penonton live Facebook hari ini. Sekiranya tuan-tuan nak mengikuti, berminat untuk mengikuti kursus latihan drone yang mungkin yang akan dijalankan hopefully kalau kata isu COVID-19 ni dapat reda, dapat selesai mungkin di hujung bulan 5. Jadi kemungkinan bulan 6 ataupun lebih awal lagi kita akan anjurkan kursus latihan pengendalian, latihan kemahiran pengoperasian drone lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Drone Operation Proficiency. Di mana tuan-tuan dapat lihat kandungan latihan kita akan sentuh tentang brief history of drone technology, kita akan sentuh tentang aplikasi drone dalam industri dan komersial. Tuan-tuan boleh terdedah dengan segala bidang application drone yang telah diguna pakai. Kita ajarkan tentang sistem penerbangan drone and flight system. Kita akan ajarkan tentang drone mechanism, fokus kepada vertical takeoff drone lah, di mana terutamanya multicopter. Kemudian kita akan lalui juga latihan tentang kawalan penerbangan, flight control. Dan yang paling penting adalah kita ada sesi pengendalian dan penyelenggaraan drone serta latihan praktikal. Di mana kami akan sediakan drone kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan belajar cara pengoperasian dan cara mengawal drone secara asas dan terperinci. Baik, jadi sekiranya tuan-tuan berminat, hari ini saja kami jalankan promosi terhad. Kalau kata tuan-tuan daftar hari ini, kami tak minta untuk bayar lagi. Tuan-tuan daftar dulu pada link yang diberikan di bawah. Kalau kata tuan-tuan daftar pada hari ini, tuan-tuan layak untuk mendapat diskaun RM30. Jadi dengan syaratnya tuan-tuan daftarlah pada hari ini supaya kita dapat take note nama tuan-tuan, nombor telefon tuan-tuan, kita akan take note lah. Jadi sekiranya isu COVID ni dah kembali reda, pihak kami akan inform tuan-tuan tarikh yang sesuai untuk dijalankan latihan ini, dan kita akan sama-sama ikuti kita akan sama-sama ikuti latihan pengendalian drone ini lah, dan mengetahui dengan lebih lanjut lah tentang drone ini, sama ada dari sudut teori ataupun dari sudut praktikal. Baik, saya rasa itu saja daripada kami. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton live FB. Jadi sebelum tu, kalau kata tuan-tuan ada soalan, ada apa-apa persoalan, kemusykilan, tuan-tuan boleh tanyakan kepada soalan di bawah. Nanti mungkin kawan-kawan saya akan bertanya lah. Baik, sebelum ni Encik Faiz Amin ada komen dia tanya berapa ribu kos ni? Berapa ribu kos ni bos? Okey, ada yang untuk menjawab soalan ini, kami ada menjalankan dua mod latihan. Pertama adalah latihan individu ataupun latihan secara in-house, ataupun maksudnya in-house training. Beza latihan individu dengan latihan in-house ni, kalau kata latihan individu kita akan jalankan latihan sehari sahaja. Maksudnya contohnya drone operation proficiency training, ataupun dalam bahasa Melayunya latihan kemahiran pengendalian drone. Kalau kata tuan-tuan daftar sebagai individu, kita akan buat kelas tu sehari saja. Dan harga latihan sehari yang kita akan jalankan tu adalah RM550. Jadi kalau kata tuan daftar hari ini, dapatlah diskaun RM30, menjadikan harga yang tuan perlu bayar adalah RM520. Baik, sekiranya tuan datang daripada syarikat, maksudnya nak melatih 4 ke 5 orang ataupun lebih 10 orang drone pilot dalam syarikat tuan, jadi kat situ kita ada menawarkan kursus secara in-house. Jadi beza in-house ni kita akan buat latihan dalam 2 hari di tempat tuan-tuan dan lebih berfokuslah berbanding dengan latihan individu. Jadi jika ada soalan boleh tanyakan sementara kita tengah live.
Okey, sekiranya tuan-tuan berminat, kalau kata nak link tu ada di dalam skrin lah seperti yang di depan tuan-tuan, ataupun tuan-tuan boleh tengok pada FB Live tadi. Saya ada attachkan link untuk mendaftar. Okey. Baik, ada soalan? Saya akan cuba pergi kat satu-satu Okey, Encik Syamil Hassan ada buat kat JB tak? Kan. Sama juga Encik Fadli Ahmad set kat JB. Boleh kita akan sekiranya memang ada permintaan memang kita akan buat lah. Itu tak ada masalah. Nanti kami akan rancang insya-Allah. Kita memang ada buat jadual untuk pergi ke seluruh Malaysia. Tapi kita terpaksa hentikan seketika kerana isu wabak COVID ni lah. Jadi insya-Allah ada rezeki lain. Kita akan maklumkan kepada tuan-tuan. Sebelum kita sudah buat satu training di Perak lah. Yang kita sudah buat satu training. Selain daripada KL, kita dah buat di Perak. Dan lepas ni kita akan buat training di Kelantan dan juga di Melaka. Jadi sekiranya ada permintaan di Johor, kita akan laksanakan lah. Terima kasih kepada Encik Syamil Hassan kerana bertanya soalan. Encik Nazrul Nana, tadi saya pun dah jawab soalan tadi. 1 hari saja kursus. Okey, berapa Muhammad Afif Idris bertanya tentang berapa yuran untuk menjalani kursus ni. Untuk latihan individu ataupun untuk center, untuk latihan in-center konsep. Center ni maksudnya tuan datang ke tempat kami latih tuan. Yurannya RM550. Bertanya, kursus buat kat mana? Jadi kursus ni biasanya kita buat di Wangi. Dan kita juga ada menjalankan kursus di tempat lain. Contohnya di Perak, di Kelantan, di Melaka. Jadi tuan-tuan nantikan dalam grup, dalam fanpage Aeronef Drone Academy, kami akan kongsikan jadual latihan 4 bulan sekali. Baik. Ada lagi soalan? Mungkin tuan-tuan boleh bertanya. Saya mungkin ada yang terlepas pandang ke apa ke. Baik, ada soalan lagi? Okey, Encik Zulkarnain bin Zulkifli, hopefully ada buat di Kuching. InsyaAllah kita akan jalankan sekiranya ada demand. Buat masa ini kami berfokus di Bangi dan kita ada juga pergi kepada negeri-negeri yang lain. Sebagai contoh di Ipoh dan juga di Kelantan. Jadi sekiranya kita akan buat di tempat lain, kami akan maklumkan kepada tuan-tuan melalui fanpage kami lah, Aeronef Drone Academy. Okey, baik. Saya ada juga menerima drone training. Saya ada menerima PM. Jadi terima kasih. Saya harap nanti saya akan jawab satu persatu lah PM tuan-tuan, puan-puan. Berkaitan tentang kursus drone yang kita jalankan lah hari ini. Baik, Encik Amir Ibnu Khalid, latihan merangkumi apa? Okey, baik, saya kongsikan slide yang sebelum ini. Encik Amir boleh tengok slide latihan yang saya kongsikan. Mungkin dia akan ambil masa sikit lah untuk keluar. Baik, Encik Salam Cempreng. Okey, sama-sama. Yang dimaksudkan dengan 550 tu adalah kursus basic drone operation proficiency. Maksudnya kalau kata tuan nak belajar tentang pengendalian dan pengoperasian drone, itulah kursus dia. Tapi sekiranya tuan nak belajar tentang aplikasi drone untuk tujuan pemetaan, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dalam email lah. Jadi minta untuk Tuan Salam Cempreng, namanya pun dahsyat minta tuan untuk daftar dalam link yang saya kepilkan. Jadi dekat situ saya boleh email lah kepada tuan brosur informasi latihan kami.
Encik Nazrul Nana, harap kursus tak ada lah ujian kecergasan. Tak ada tuan. Ni kita bukan nak mohon kerja ni. Jadi kita tak menjalankan kursus ataupun kita tak menjalankan ujian kecergasan. Tuan datang je, kami latih tuan. Baik, Encik Suryadil Muhammad bertanya tentang untuk kos selain operation proficiency, berapa pula kos dia? Seperti yang saya tunjukkan tadi, kita ada menjalankan 5 kursus lain. Yang pertama adalah drone area mapping untuk data acquisition, yang kedua adalah drone area mapping untuk data processing, yang ketiga adalah drone area mapping untuk data analysis. Jadi drone area mapping ni ada 3 siri kursus yang berbeza. Nanti saya akan kongsikan kepada tuan, minta tuan untuk daftar dalam link yang kepilkan dalam live Facebook. Jadi kat situ kami akan dapat email tuan, kami akan dapat maklumat nombor telefon tuan dan kami akan hubungi tuan untuk menyampaikan informasi tentang latihan-latihan lain lah. Jadi buat hari ni saya nak kongsi tentang drone operation proficiency training lah. Jadi sekiranya ada yang berminat, kami akan informkan melalui email lah. Miss Josephine Ong ada bertanya tentang any age limit. Kita tidak melimitkan umur, maksud kami melimitkan umur penyertaan adalah umur 17 tahun dan ke atas. Jadi sekiranya Miss Josephine berminat, tidak ada masalah kalau kata, tapi maklumkanlah kepada kami berapa umur peserta yang nak didaftarkan lah. Supaya umur ni sangat berkait rapat tentang maksudnya kata aras latihan yang diberikan. Takutnya kalau kata umur muda sangat dan aras bahasa yang digunakan dalam latihan tu tak sesuai. Jadi sebab tu kami meletakkan had umur 17 tahun. Tapi sekiranya umur ada nak menyertai yang nak menyertai ni lebih bawah daripada 17 tahun, minta untuk Miss just PM our page lah so that we can adjust. Okey, saya rasa masa pun dah hampir sejam 50 minit. Saya fikir kita dah panjang dah masa kita online. Jadi saya rasa itu sahaja setakat ini. Dan saya harap apa perkongsian yang kami kongsikan kepada anda semua sangat bermanfaat lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton Facebook Live pada hari ini, dan saya nak maklumkan kepada tuan-tuan semua bahawa kami akan meneruskan Facebook Live tentang drone pada setiap minggu semasa semasa tempoh wabak COVID yang melanda negara kita lah. Jadi nantikan poster-poster kita yang akan datang. Nantikan informasi-informasi yang kami akan berikan melalui page Aeronef yang tuan-tuan tengok live ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih.